Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana binti Ma'azin. Hari ini saya akan bentangkan inovasi digital saya. Inovasi digital saya bertajuk Puasa Wonderpad, SpongeBob dan Robocapoli, dan pensyarah bagi kursus ini adalah Ustazah Muslihah binti Ismail. Sebagai pengenalan, menurut Azman bagi tahun 2015, bagi merealisasikan agenda ke arah negara maju, inovasi terhadap kurikulum pendidikan yang memberikan penekanan aplikasi kaedah, teknik dan strategi pengajaran, khususnya menggunakan integrasi TMK sebagai amalan di kalangan guru dalam konteks PDP adalah sangat diperlukan. Jadi untuk kursus inovasi digital ini, saya menghasilkan satu inovasi bagi mata pelajaran pendidikan Islam selepas mengenal pasti beberapa isu dan masalah yang timbul. Seterusnya adalah Rational Project. Menurut Zaki bin Ismail, tahun 2017, jika dilihat daripada sukatan pelajaran bahagian ibadah tahun 1 hingga tahun 6 yang berkaitan dengan istinja, wuduk, solat dan puasa, ianya sudah meliputi semua kemahiran ibadah pada peringkat asas. Sudah semestinya, apabila murid telah mempelajari semua perkara tersebut, maka mereka akan dapat menguasai semua kemahiran dalam asas dalam ibadah. Tambah beliau, puasa adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5 dan salah satu daripada asas ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Risuli Awang tahun 2011 ada menulis berkenaan perkaitan antara kesan ibadah dalam membina akhlak individu dalam buku karangan Udah Mohsin. Beliau menghuraikan bagaimana kesan positif yang akan terhasil dari ibadah sembahyang, puasa, zakat dan haji sekiranya semua kewajipan ini dilaksanakan dengan sempurna. Seterusnya pula adalah isu dan masalah. Di dalam mata pelajaran pendidikan Islam bidang ibadah, murid mempelajari berkenaan ibadah wajib dan sunat di dalam kehidupan seharian, contohnya solat, puasa, tayamum, zakat dan banyak lagi. Ilmu yang diperoleh akan membantu murid untuk menunaikan kewajipan dan tanggungjawab sebagai seorang hamba dengan betul dan menepati syariat. Menurut petikan jurnal yang ditulis oleh Fathiyah Muhammad Fakhruddin et al. Tahun 2013, kamu belajar pendidikan Islam. Ilmunya bukan sahaja untuk sekolah, untuk periksa, bukan nak jawab dalam peperiksaan, tapi ini untuk kita gunakan, amalkan dalam kehidupan seharian sepanjang kehidupan. Begitu juga halnya dengan bidang ibadah seperti yang dinyatakan di atas. Oleh yang demikian, guru perlu mempelbagaikan kaedah, strategi dan bahan pengajaran dalam pengajaran bidang ibadah agar murid mudah untuk menguasai ilmu ibadah yang disampaikan. Contohnya dari aspek syarat sah, syarat wajib, hukum, rukun dan sebagainya. Jika murid menguasai apa yang dipelajari, hasilnya murid dapat mengamalkannya dalam kehidupan masing-masing. Di dalam mata pelajaran pendidikan Islam tahun 6 bidang ibadah, murid mempelajari tajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan di dalam pelajaran 11 dengan merujuk kepada RPT Pendidikan Islam tahun 6 tahun 2021. Pada minggu ketiga PDP, murid belajar berkenaan maksud puasa, dalil nakli kewajipan puasa, syarat wajib dan syarat sah puasa, rukun puasa dan akhir sekali sunat puasa. Sukatan ini agak banyak untuk murid ingat dan kuasai dalam masa sejam pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, saya telah mencipta satu inovasi untuk membantu murid agar tidak keliru antara syarat sah, syarat wajib dan juga rukun puasa. Objektif bagi inovasi ini adalah yang pertama, murid dapat menyebut semua syarat sah dan syarat wajib serta rukun puasa dengan betul. Yang kedua, murid dapat membanding beza antara syarat sah puasa, syarat wajib puasa dan juga rukun puasa. Baiklah, bagi inovasi yang saya hasilkan, skop dan limitasi adalah pendidikan Islam, tahun 6 bidang ibadah, pelajaran 11 iaitu yang bertajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Tajuk inovasi saya adalah Puasa Wonderpad, SpongeBob dan juga Robocapoli. Pelaksanaannya akan diterangkan dalam video yang telah saya hasilkan. Baiklah, untuk inovasi saya, ini adalah 3 mnemonik yang saya hasilkan. Iaitu yang pertama, Wonderpad ingin berbuka buah mangga, SpongeBob ingin berbuka sup mulberry dan yang ketiga, Robocapoli nak melon.
Baiklah, bagi kepentingan dan impak inovasi ini, dengan menggunakan mnemoni ini, murid dapat mengingati syarat wajib puasa, syarat sah puasa dan juga rukun puasa dengan mudah. Selain itu, dengan mnemoni ini juga murid tidak akan keliru dan boleh membezakan antara ketiga-tiganya dengan mudah. Dengan menguasai inovasi ini, murid dapat mengaplikasikan syarat sah, syarat wajib dan juga rukun puasa dengan baik dalam kehidupan seharian mereka. Anggaran kos untuk inovasi ini tiada. Inovasi ini tidak menggunakan kos kerana penghasilannya menggunakan aplikasi yang tidak berbayar seperti Microsoft PowerPoint. Seterusnya, model inovasi yang saya gunakan adalah model proses kreatif terarah. Model ini sesuai dijadikan model umum proses kreatif untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Model ini mempunyai 4 fasa iaitu fasa persediaan, fasa imajinasi, fasa perkembangan dan juga fasa tindakan. Fasa persediaan bermula dengan pemerhatian sehingga proses analisis secara berfikrah situasi, objek dan karya, cara sesuatu itu berfungsi atau gagal dan sebagainya. Maklumat yang diperoleh melalui pemerhatian dan analisis disimpan dan diproses dalam minda. Bagi fasa imajinasi, idea dijanakan untuk mencari hubung kait dan gabung jalin dengan menggunakan teknik seperti sumbang saran. Seterusnya, sintesis idea berlaku untuk memilih atau menghasilkan ciptaan. Pada fasa perkembangan, penambahbaikan terhadap hasil idea dijalankan sebelum penilaian terakhir dan pada fasa tindakan kreativiti menjadi amalan berterusan. Pada fasa persediaan, saya melakukan pemerhatian terlebih dahulu pada isu yang telah dipilih iaitu isu murid sukar membezakan syarat wajib puasa, syarat sah dan juga rukun puasa kerana murid belajar ketiga-tiganya pada masa 1 jam PDP. Kemudian saya mengumpul maklumat berkaitan dan memprosesnya di dalam minda. Saya menjana idea tentang isu dan dipilih, menghubungkannya antara satu sama lain, kemudian mengkaji apakah projek ataupun produk yang sesuai untuk saya hasilkan pada fasa imajinasi. Pada fasa perkembangan sebelum pembentangan, saya meminta maklum balas dari beberapa orang rakan untuk ditambah baik inovasi saya dan pada fasa tindakan kreativiti menjadi amalan berterusan. Baiklah, cara penggunaannya adalah inovasi ini digunakan dengan murid menghafal ayat untuk Wonderpad, SpongeBob dan Robocopoli. Kemudian, guru akan menerangkan pula perkataan yang mewakili setiap mnemonik yang digunakan. Video animasi untuk mnemonik ini dimuat naik di dalam aplikasi YouTube. Guru dan pelajar boleh akses video bagi inovasi ini secara percuma. Baiklah, video animasi yang dihasilkan bertujuan untuk memahamkan penceritaan di dalam mnemonik ini. Guru boleh mengulang-ulang tayangan video dan menyebut mnemonik serta syarat sah, syarat wajib dan rukun puasa beberapa kali dan akhir sekali, guru boleh menguji ingatan murid sebelum dan selepas menggunakan inovasi ini. Baiklah, jadi ini merupakan video yang saya hasilkan untuk mnemonik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar satu tajuk iaitu tajuk ibadah puasa. Hari ini kita nak tengok puasa Wonderpad, SpongeBob dan Robocopoli. Apa tu? Okey, jom kita tengok sama-sama. Ceritanya pada suatu hari di bulan Ramadan. Okey, untuk yang pertama, jom kita lihat Wonderpad. Wonderpad ingin berbuka buah mangga. Lagi sekali, Wonderpad ingin berbuka buah mangga. Sama-sama. Wonderpad ingin berbuka buah mangga mewakili syarat wajib puasa. W menunjukkan wajib, I menunjukkan Islam, B menunjukkan berakal, B lagi yang kedua menunjukkan balik dan M menunjukkan mampu berpuasa. Jadi Wonderpad ingin berbuka buah mangga mewakili syarat wajib puasa adalah SpongeBob. Okey, jika tadi Wonderpad mewakili syarat wajib, jom kita tengok SpongeBob pula. SpongeBob ingin berbuka sup mulberry. Okey, sekali lagi sila ingat ayat ini. SpongeBob ingin berbuka sup mulberry.
Ayat ini pula, SpongeBob ingin berbuka sup mulberry mewakili syarat sah puasa. Okey, baiklah. Syarat sah puasa juga ada 4. Yang pertama, I mewakili Islam juga, B mewakili berakal, S mewakili suci daripada haid, nifas dan wiladah, dan M yang keempat pula mewakili mumayyiz. SpongeBob ingin berbuka sup mulberry mewakili syarat sah puasa. Seterusnya ada lagi Robocapoli yang ketiga. Tengok gambar ni. Semua nampak makanan apa? Robocapoli nak melon. Tu. Okey, Robocapoli nak melon pula mewakili apa? Dia mewakili rukun puasa. Rukun puasa hanya ada 2, iaitu yang pertama N mewakili niat, yang kedua M mewakili menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa. Wonderpet mewakili syarat wajib puasa, SpongeBob mewakili syarat sah puasa dan Robocapoli mewakili rukun puasa. Semoga semua dapat ingat ya. Okey, seterusnya adalah maklum balas penambahbaikan. Menurut Siti Nur Salma binti Muhammad Saufi, unsur digital dan animasi perlu ditambah baik kerana tidak jelas. Ini sudah saya tambah baik. Yang kedua, menurut Nur Syaza Syamimi, mnemonik yang dicipta sukar untuk diingat oleh murid. Mnemonik juga telah diubah. Dan yang ketiga, menurut Nur Izzah binti Mahmud, video penerangan dapat membantu murid memahami mnemonik yang dihasilkan. Seterusnya adalah pembuktian pencapaian inovasi. Jika dilihat daripada rajah, dapat kita lihat sebelum menggunakan inovasi, prestasi syarat wajib, syarat sah dan juga rukun puasa hanya 20% murid yang lulus, manakala selepas adalah 88.5% murid lulus. Selepas menggunakan inovasi saya ini, pencapaian pelajar meningkat kepada 88.5% berbanding dengan sebelumnya, iaitu hanya 20% lulus sahaja. Kesimpulannya, inovasi digital ini diharap dapat membantu guru dan murid mengingati dan menguasai tajuk puasa dengan baik. Dengan menggunakan inovasi puasa Wonderpet, SpongeBob dan Robocapoli, murid bukan sahaja dapat mengingat syarat wajib, syarat sah dan rukun puasa dengan mudah, malah inovasi juga dapat menjadikan murid lebih tertarik dan bersemangat untuk menghafal kerana ada animasi yang digunakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.